Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar RBT tingkatan 2. Kita akan masuk topik baru pada pagi ini iaitu reka bentuk elektronik. Jadi saya harap semua pelajar RBT tingkatan 2 SMK Tun Sadun dapat bersedia dengan buku teks. Anda boleh rujuk buku teks muka surat 81 hingga muka surat 88 untuk PDPR pagi ini. Okey, saya bagi clue sikit gambar rajah ni. Okey, yang pertama yang kiri sekali ni adalah gambar rajah peralatan elektronik iaitu Arduino Uno. Yang ini adalah microchip sebelah dia. Kemudian kita ada microprocessor dan juga kita ada magnet code. Okey, ini adalah peranti elektronik ya yang kita perlu tahulah sebagai pengenalan. Saya bagi clue dulu. Baik. Okey, untuk standard pembelajaran. Okey, pada akhir pembelajaran hari ini sepatutnya pelajar dah boleh menyatakan maksud mikro pengawal iaitu microcontroller dan juga micro pemproses iaitu microprocessor. Yang kedua, menjelaskan bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal iaitu microcontroller untuk hari ini. Okey, boleh rujuk muka surat 81 hingga 88 buku teks. Baik, aplikasi elektronik biasa terdapat di mana? Okey, biasanya kita guna komputer, telefon bimbit dan juga TV. Okey, ini adalah peralatan elektronik yang biasa kita jumpa di rumah, di mana-mana, di pejabat, di sekolah ya. Okey, ini adalah contoh. Ada banyak lagi peralatan elektronik yang ada. TV, laptop, peti ais, aircon semua menggunakan peralatan elektronik. Okey, saya ingin tekankan di sini kita perlu tahu dua perkara iaitu mikro pengawal dan juga mikro pemproses. Jadi keywordnya di sini adalah pengawal, control. Lagi satu adalah proses iaitu processor. Okey, mikro pengawal, microchip, microprocessor ini adalah processor. Okey, itu adalah maksud yang awak kena faham. Kena tahu bezakan mikro pengawal, mikro pemproses. Baik. Okey. Yang pertama kita kena menyatakan maksud mikro pengawal, microcontroller dan microprocess. Okey. Kita mulakan dengan mikro pengawal. Okey. Mikro pengawal adalah peranti kawalan dalam satu chip. Okey, peranti kawalan dalam satu chip. Ianya terdiri daripada unit pemprosesan pusat iaitu CPU, random access memory, RAM, read only memory, ROM dan juga port input output. Okey, ini adalah asas pada peranti kawalan mikro pengawal. Okey, ini adalah gambar rajah. Kita dapat lihat ada CPU, ada RAM, ada ROM dan juga port I/O tu adalah input output. Okey, ini adalah untuk gambar rajah blok mikro pengawal. Jadi pelajar kena faham gambar rajah ini. Kena tahu bezakan antara mikro pengawal dengan mikro pemproses nanti ya. Okey, sekarang kita masih lagi cuba fahamkan apa itu mikro pengawal ataupun microcontroller. Okey, sekarang kita perlu tahu apakah fungsi mikro pengawal tadi iaitu microcontroller. Okey. Yang pertama, fungsinya adalah mengawal peranti elektronik. Yang kedua, menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang dimuat ke dalamnya. Dan yang ketiga, kategorikan sebagai komputer kecil untuk terima dan memproses dan kemudiannya menghasilkan isyarat. Okey. Mikro pengawal fungsinya adalah sebagai satu komputer kecil. Okey, hanya menjalankan tugas yang agak ringan jika dibandingkan dengan mikro pemproses. Nanti kita akan belajar ya. Contohnya adalah mesin basuh.
Okey, ada peranti elektronik di situ untuk kita setting masa, untuk kita setting basuhan. Begitu juga dengan auto gate. Okey, apabila kita tekan auto gate peranti, jadi gate akan terbuka. Okey, di sini dia akan menerima isyarat, kemudian dia akan memproses dan seterusnya hasilkan isyarat untuk dilaksanakan. Ya, isyaratnya apa? Isyaratnya apabila tekan button, okey, kemudian mikro pengawal akan proses dan hasilkan isyarat. Isyaratnya dia akan buka pagar itu. Kemudian dia akan tutup. Ikut kepada apa isyarat yang diarahkan tadi. Okey, itu adalah contoh untuk mikro pengawal, apakah fungsi dia. Jadi pelajar kena faham, ya, asas dekat sini. Kita kena menyatakan maksud mikro pengawal. Okey. Okey, mikro pengawal untuk tugas-tugas yang kecil sahaja, ya, tugas-tugas yang ringan. Baik, sekarang kita masuk kepada mikro pemproses, iaitu microprocessor. Okey, bila sebut processor ni, saya suka sebut otak. Okey, otak kepada komputer adalah processor. Manusia pun ada otak. Ya. Okey. Apa itu micropemproses? Micropemproses adalah peranti pemproses dalam satu chip bersama chip-chip sokongan. Okey, dia merupakan peranti pemproses processor dalam satu chip, tetapi ada chip-chip sokongan yang bantu micropemproses ini tadi. Apa dia? Okey, yang pertama input. Okey, input chip sokongan. Yang kedua output RAM, random access memory, dan juga ROM. Okey. RAM ni bermaksud ingatan capaian rawak yang boleh berubah. ROM ni bermaksud read only memory, hanya boleh baca sahaja tapi kita tidak boleh ubah data dia, ya. Okey. Itu adalah chip sokongan yang menyokong micro processor. Okey, ini adalah gambar rajah blok micropemproses. Okey, di sini microprocessor, kemudian kita ada input, ada output, input masuk, output keluar, kemudian ada RAM dan juga ROM yang menyokong. Okey, di sini microprocessor dalam gambar rajah blok micropemproses ada sistem bus. Ada sistem bus yang membawa, yang membawa input, output, RAM dan juga ROM tadi kepada micropemproses. Okey, ini adalah gambar rajahnya. Ini dalam ni. Okey, apakah fungsi? Fungsinya adalah untuk melakukan kawalan yang besar. Jadi, micropemproses hanya melakukan kawalan yang besar. Contohnya adalah komputer. Okey. Okey, komputer. Okey, di sini kita tengok komputer. Sekarang ramai pelajar, guru menggunakan komputer, Jadi di dalam komputer terdapatnya chip microprocessor. Ini adalah contohnya. Okey, Intel, AMD. Okey, itulah contoh otak kepada komputer. Sekarang komputer dah semakin canggih. Ada komputer yang untuk kita main game pun ada. Okey, komputer gaming. Jadi itu adalah salah satu contoh. Okey, di mana melakukan kawalan yang besar. Okey. Baik. Kita teruskan dengan menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Okey, dalam microcontroller yang pertama tadi, okey, ada input, ada proses dan juga output. Okey, ini adalah satu turutan. Turutan daripada input pergi ke proses, kemudian pergi kepada output. Okey, dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah bahagian input masuk. Proses melakukan proses di dalam CPU. Okey, dan juga yang ketiga adalah bahagian output, iaitu yang keluar. Okey. Di sini terbahagi kepada dua, iaitu peranti input digital dan juga peranti input analog. Okey. Apakah perantinya? Okey, yang pertama switch tekan buka. Yang kedua switch tekan tutup.
Okey, switch tekan mikro, penderia pergerakan dan juga penderia air. Okey, dan juga peranti input analog, penderia jarak dan juga penderia cahaya serta penderia suhu. Okey, ini adalah pengenalan kepada bahagian tadi iaitu bahagian-bahagian terdapat dalam mikro pengawal. Okey, ini adalah gambar rajah bloknya tadi. Okey, menghantar isyarat kepada mikro pengawal. Itu adalah bahagian input. Yang ini adalah bahagian input. Okey. Okey. Bahagian input ada dua. Input digital, input analog. Okey, ingat Baik. Saya teruskan kepada bahagian proses. Okey. Okey, ini bahagian input. Masih bahagian input saya terangkan bahagian input, peranti input digital. Okey. Di sini ada tiga peranti, switch tekan buka, switch tekan tutup dan switch mikro. Okey. Switch tekan buka tu menghasilkan isyarat kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Apabila punat switch ditekan, litar tertutup, arus akan mengalir. Ini adalah simbol. Kena faham simbol ini. Simbol dalam elektronik di mana ini adalah simbol switch tekan buka. Jadi bila tekan buka, arus akan mengalir. Baik. Yang kedua adalah switch tekan tutup. Okey, sama je isyaratnya, dia menghantar isyarat kepada mikro pengawal. Apabila punat switch ditekan, okey, litar terbuka, maka arus terputus. Ini tutup. Ni switch tutup. Kalau tekan buka, kalau dia keluar ni dia tutup. Maksudnya arus tak mengalir. Okey. Yang ketiga switch mikro, dia bertindak sebagai switch tekan tutup dan switch tekan buka. Dia ada dua fungsi. Switch tekan tutup, terminal COM NO digunakan. Switch tekan buka, terminal COM NC digunakan. Di sini. Okey, dia ada 3 kaki dan ini adalah simbolnya. Sebab dia boleh ada dua fungsi, iaitu switch tekan tutup dan switch tekan buka. Okey, seterusnya adalah bahagian input. Masih bahagian input iaitu peranti input analog. Okey, untuk peranti input analog, penderia pergerakannya iaitu motion sensor. Okey, dia ada penderia pergerakan untuk mengesan pergerakan dan juga haba mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan. Apa berlaku pergerakan isyarat? Apabila berlaku pergerakan isyarat dihantar dalam bentuk digital. Ini adalah penderia pergerakan, motion sensor. Apabila ada pergerakan, dia akan detect. Okey? Dia akan hantar isyarat dan seterusnya dia akan terus laksana arahan seterusnya. Okey. Yang kedua adalah penderia air. Okey, ini analog berfungsi untuk mengesan kehadiran air pada satu tempat. Okey, penderia beri isyarat 1 ketika tiada air dan isyarat kosong jika ada air. Contoh pengelap cermin kereta, wiper automatik. Okey, ada sesetengah kereta apabila hujan, automatik wiper akan bergerak. Sebab apa? Sebab dia ada penderia, iaitu sensor. Okey, sensor yang mengesan air. Jika ada air, dia terus mengelap cermin. Okey, itu adalah fungsi penderia air tadi Dia akan melaksanakan atau cara yang disimpan dalam ROM dan RAM tadi. Okey, ini konsepnya. Baik, apa itu ROM, apa itu RAM? Okey, di sini ada nampak, kita lihat ini adalah gambar RAM, Random Access Memory, menyimpan data secara sementara. Okey. Kalau RAM simpan data secara sementara. Okey, manakala ROM read only memory. Okey. Ini capaian baca sahaja. Maksud hanya kita boleh baca. Kita tak boleh buat perubahan. Kita tak boleh edit. Okey. Awak pun faham kan? Awak semua ada telefon bimbit, ada smartphone. Jadi awak tahu RAM berapa, ROM berapa. Kan? Jadi awak faham kat situ. Itu salah satu contoh. Biasa handphone saya RAM 4, ROM saya 4. Lepas tu saya punya RAM 64. Maksudnya 64 tu boleh sementara. Okey. Datanya kita boleh berubah-ubah. Tetapi yang 4 tu kekal. Kita tak boleh ubah. Okey, itu adalah salah satu contoh lah
Okey. Okey, ini adalah bahagian output. Okey, yang terakhir C bahagian output. Okey. Terima syarat daripada CPU dan menghantar kepada peranti output. Jadi di sini ada beberapa contoh peranti. Yang pertama adalah diod pemancar cahaya. Ya, diod pemancar cahaya berfungsi untuk mengeluarkan cahaya sebagai lampu perhiasan. Digunakan dengan perintang elakkan daripada rosak dan mengawal kecerahan. Okey, boleh guna perintang untuk kawal ya. Fungsinya untuk mengeluarkan cahaya. Okey, bila ada diod pemancar cahaya ni, dia akan memancar cahaya. Okey. Contohnya alat elektronik, lampu. Lampu apa yang kita pakai semasa hari raya, lampu kelip-kelip kan. Itu menggunakan elektronik di mana dia akan ada arahan mana lampu yang menyala. Itu yang cantik, lampu boleh kelip-kelip Okey, itu menggunakan output peranti diod pemancar cahaya. Okey. Yang kedua, pembas ataupun kita panggil buzzer. Okey, ini gambar raja dia. Okey, berfungsi menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Pembas menghasilkan nada bunyi yang nyaring. Okey, pembas mempunyai kekutuban penyambungan iaitu merah untuk positif dan negatif berwarna hitam. Itu adalah kutub penyambungan ya. Fungsinya biasanya kita guna pembas ni untuk bagi bunyi lah. Bunyi apa? Penggera keselamatan. Okey. Bila ada buzzer ni, tekan dia terus bunyi. Ya. Okey. Yang ketiga geganti iaitu relay. Digunakan sebagai suis kawalan litar berarus tinggi dan akan dihidupkan apabila arus elektrik melaluinya dan sebaliknya. Ini fungsi relay. Okey, suis kawalan litar berarus tinggi. Dan juga satu lagi, motor arus terus, motor DC Okey, motor ini akan berputar berlawanan arah apabila kekutuban penyambungan dipasang secara terbalik. Okey, ni motor Okey, pemandu motor iaitu motor driver boleh digunakan bersama motor ini supaya berfungsi secara dua hala, sama ada berputar mengikut arah ataupun lawan jam. Okey, jadi motor arus terus ni dia boleh dua hala. Boleh ikut jam ataupun dia boleh melawan jam. Okey. Okey. Sekian sajalah untuk minggu ni. Saya harap awak boleh faham sedikit. Kita pun belajar dalam keadaan PDPR. Okey, awak berada di rumah, cikgu pun di rumah. Jadi saya cuba buat satu video untuk beri penerangan serba sedikit. Tapi kamu masih kena baca, cuba fahamkan. Kalau ada masa boleh tengok-tengok dekat YouTube. Boleh tengok-tengok dekat Google apakah itu peralatan elektronik untuk kamu semua ya. Okey, sekian saja untuk minggu ini. Saya akan kongsi juga PDPR hari ini latihan, iaitu latihan Google Form dan juga latihan yang anda perlu buat untuk tulis di dalam buku latihan RBT. Okey, sekian saja daripada saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.